Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 4. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan topik pengenalan kepada KSSM ataupun Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu pengajaran abad ke-21 ataupun dikenali sebagai PAK21. Apa itu PAK21? Ia merupakan satu proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Terdapat beberapa elemen yang diterapkan, iaitu yang pertama adalah komunikasi. Ia merupakan perbualan di antara guru dan murid ataupun murid dan murid untuk berkongsi ilmu. Yang kedua adalah kolaboratif. Ia melibatkan penukaran idea atau pengetahuan di antara guru dan murid ataupun murid dan murid. Yang ketiga adalah pemikiran kritis, iaitu penerokaan idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut. Yang keempat adalah kreativiti, iaitu merupakan satu proses yang melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan berkualiti. Yang kelima dan yang terakhir adalah nilai murni dan etika. Ia merujuk kepada tingkah laku yang baik dan beradab dan dapat membentuk jati diri murid yang tinggi. Seterusnya adalah kemahiran berfikir aras tinggi ataupun dikenali sebagai KEBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi ini adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KEBAT ini merangkumi beberapa kemahiran, iaitu kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir kreatif, kemahiran menakul dan strategi berfikir. Itu sahaja daripada saya. Kita pergi ke poin yang seterusnya. Topik yang kedua ialah strategi pengajaran dan pembelajaran, iaitu prinsip 5P. Yang pertama ialah pengambung jalinan. Pengambung jalinan merupakan satu aspek yang terdapat dalam proses PNP, di mana ia melibatkan beberapa proses dalam penyampaian kemahiran seperti kemahiran lisan, bacaan untuk menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan. Disebabkan itu, beberapa kemahiran dapat dikuasai secara serentak. Yang kedua ialah proses penyerapan. Proses penyerapan menyerapkan pelbagai bidang ilmu dan disiplin daripada mata pelajaran lain. Contohnya, kemahiran berfikir, belajar nilai murni yang membolehkan murid untuk menguasai kemahiran secara bersepadu. Yang ketiga ialah penilaian. Penilaian ialah satu proses yang sistematik untuk mendapatkan maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi pengajaran dan pembelajaran dalam seseorang murid. Yang keempat ialah pemulihan. Pemulihan yang dijalankan dari segi aktiviti atau pembelajaran yang mengikut kadar kemampuan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Yang kelima, pengayaan. Pengayaan ialah aktiviti pembelajaran yang berbeza dan menarik mengikut tahap penguasaan murid bagi memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid tersebut. Sekian, kita ke topik yang seterusnya. Assalamualaikum. Saya Nur Anissa. Saya akan menerangkan tentang kurikulum berasaskan standard. Terdapat 3 standard. Pertama adalah standard kandungan. Standard kandungan ini adalah kenyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan dapat lakukan dalam satu tempoh pembelajaran. Standard kedua adalah standard pembelajaran, yang mana kriteria pembelajaran dan pencapaian sesi pembelajaran tersebut dapat diukur. Lepas tu yang ketiga adalah standard prestasi. Standard prestasi ini pula adalah satu kriteria yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang ditunjukkan oleh murid sebagai tanda mereka kuasai perkara tersebut. Contoh macam ni, saya bagi contoh ya. Standard kandungan, contoh dia adalah deria manusia. Deria manusia. Standard pembelajaran pula adalah pelajar dapat mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria berkenaan. Standard prestasi pula, pelajar dapat menyatakan bahagian tubuh manusia dan menghubungkaitkan, pelajar juga dapat menghubungkaitkan bahagian tubuh manusia dengan deria yang berkenaan. Itu adalah contoh-contoh untuk standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Untuk slide seterusnya adalah berkaitan dengan perancangan objektif pembelajaran. Objektif ni boleh mengikutlah kaedah SMART. SMART ni adalah stand for S untuk spesifik, yang mana
kemahiran yang ingin dikuasai itu ditulis secara jelas dan spesifik. Okey, secara jelas. Okey, lepas tu yang kedua adalah untuk M, measurable ataupun boleh diukur. Okey, measurable, boleh diukur. Cara untuk kesan kemajuan pelajar tersebut. Okey, A pula adalah acceptable. Acceptable ni adalah semua bersepakat, semua pelajar bersepakat dalam melakukan sesuatu. Okey, lepas tu R adalah realistic. Realistic ni adalah nyata. Okey, apa yang dilakukan itu sesuai mengikut konteks pelajar, bersesuaian dengan keperluan dalam keperluan kemahiran pembelajaran. Okey, untuk tu yang untuk R. Lepas tu untuk T pula ada time bound ataupun jangka masa. Okey, jangka masa perlu dibuat dalam tempoh masa yang bersesuaian. Okey, perlu dibuat dalam masa tempoh yang bersesuaian. Okey, tu adalah untuk kaedah mengikut SMART. Kaedah pembelajar mengikut SMART. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nora Izzati binti Al-Hanif dan saya akan menerangkan mengenai kerangka konsep PAK 21. Di dalam konsep ini terdapat 3 elemen iaitu pentafsiran, kurikulum dan pedagogi. Pedagogi adalah cara mengajar dan sains dalam pendidikan. Ini adalah kaedah pengajaran yang diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah. Terdapat 3 asas pembelajaran yang di-highlightkan di sini iaitu inquiry, projek dan masalah. Inquiry adalah satu proses mencari dan menyiasat masalah untuk mengumpul data dan membuat kesimpulan tentang masalah tersebut. Ia termasuklah dengan pelibatan, penerokaan, penerangan, penggambaran dan penilaian. Yang kedua adalah pembelajaran berasaskan projek, di mana murid mengkaji secara mendalam tentang sesuatu isu ataupun topik untuk menghasilkan sesuatu produk. Terdapat 6 elemen iaitu membina soalan pertama, suara dan pilihan murid, menggunakan kemahiran abad ke-21, berinovasi, mengambil kira maklum balas dan semakan, serta pembentangan produk. Dan yang terakhir ialah pembelajaran berasaskan masalah, di mana guru menghasilkan PDP yang mencabar fikiran murid untuk menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Terdapat 5 elemen iaitu penentuan, pemahaman, penyelesaian, penilaian dan penentuan untuk membuat keputusan secara kolektif iaitu bersama-sama bagi menyelesaikan situasi tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya.